Apa hukum nikah dalam keadaan terpaksa? Terpaksa dia duduk dekat perbincangan syarat suami dan juga syarat isteri. Jadi kita kena tengok dululah paksa yang macam mana, siapa dia yang paksa. Sambung kitab Matla'ul Badrain. Kalau kitab Hakla ni muka surat 143 baris atas sekali. Kalau hak lama sikit 144. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita, faslun fi arkanin nikahi wa ghairiha. Tu dia takdir siaplah, kita tak payah takdir dah, asal dia faslun, khabar mubtada mahzuf, ai hadha faslun. Lepas tu faslun tu majah mursal min itlaqil masdari wa iradati ismi fa'ili. Jadi yang nak kat sini isim fa'il lah, dengan makna fasilun, ai hadha fasilun fi arkani, ada hadah mudhaf, fi bayani arkanin nikahi wa ghairiha. Ini fasal pada menyatakan segala rukun nikah. Rukun nikah maksudnya rukun akad nikah. Jadi nikah ni kalau secara hakiki dia akad lah, akad nikah tu. Kalau secara majazi dia, ulama kata iaitulah kena kepada wati. Sebab tu kalau kita tengok setengah takrif nikah tu, iaitulah akad yang nak mengharuskan wati. Jadi dia kata rukun nikah maksudnya rukun akad nikah, dan lainnya lain daripada rukun. Jadi fasal ni juga nak menyatakan yang lain lagi lah. Yang lain tu kita tulis macam ni lah, seperti syarat-syaratnya. Syarat bagi rukun tu lah. Jadi kita tengok dia kata apa? Bermula rukunnya rukun nikah. Bermula rukunnya rukun nikah tu 5 perkara. Bermula mubtada 5 perkara tu jadi khabar dia. Bermula rukunnya rukun bagi nikah tu ialah 5 perkara. Jadi rukun ni dia ada 5 perkara. 5 perkara maksud dia berhimpun 5 perkara. Dengan makna tak sah kalau ternafi satu. Tak cukup satu, tak sah lah. Ni pun 5 perkara ni pun atas mazhab kita Syafi'i. Jadi kita tak bincang mazhab lain lah, sebab hak ni kita mazhab Syafi'i. Jadi 5 perkara maksud dia berhimpun 5 perkara. Mana iaitu 5 perkara tu suami. Yang pertama dia suami. Suami ni orang panggil cakap atas jalan majas juga ni. Orang panggil majas mursal. Orang panggil i'tibar ma ya'ul. I'tibar barang yang selagi akan berlaku. Tak berlaku lagi, tak jadi suami lagi, tapi sebut siap-siap lah suami. Macam kita katalah masak nasi. Bukan masak nasi, masak beras. Tapi i'tibar. I'tibar lagi benda yang lagi akan berlaku. Jadi i'tibar ma ya'ul. I'tibar benda yang lagi akan berlaku suamilah. Jadi kat sini ni yang nak suami tu maksud dia lelaki yang lagi akan jadi suami. Gitu. Lelaki yang lagi akan jadi suami. Banyak bahasa kita, Melayu kita pun banyak juga nak cakap ni. Nak korek lubang. Korek lubang. Dah lubang dah, korek berapa lagi? Tak korek dah lah. Benda lubang dah. Jadi kita i'tibar. I'tibar perkara yang lagi akan berlaku.
akan berlaku korek tanah ni, dia akan jadi lubang. Maka kita kata korek lubang. Itu. Jadi dia kata suami. Suami dengan makna lelaki yang lagi akan jadi suami. Dan isteri ni pun sama juga. Nah, ni nombor 2, rukun yang kedua dia isteri. Isteri dengan makna perempuan yang lagi akan jadi isteri. Lagi dia kata dan wali. Nah, dan wali. Dan 2 saksi. Nah, wali-wali itu yang memerintah lah. Yang memerintah akad tu. Sekejap kita akan bincang sekejap lah. Dan 2 saksi. Dan sirah. Nah, sirah. Sirah maksudnya lafaz ijab dan juga qabul. Itu sirah. Nah, lafaz yang mengandungi ijab dan juga qabul. Nah, dia ada ijab unjuk ataupun nak bagi. Dia ada qabul, terima. Jadi hak tu rukun bagi nikah 5 perkara. Yang pertama suami, yang kedua dia isteri, yang ketiga dia wali, yang keempat dia saksi, 2 saksi, yang kelima dia sirah. Jadi depa suruh keling-keling komen pula nak. Duk keling jugalah kok ada soalan. Jadi hak ni baru cerita rukun. Nah, ni baru nak masuk syarat bagi satu-satu rukun tu. Dia kata apa? Dan disyaratkan pada sirah. Jadi dia susun tak ikut susunan yang sebelum. Nah, jadi tak ada masalah lah. Kalau ikut susunan sebelum, suami dulu, sirah duduk belakang, tapi dia cerita syarat sirah dulu. Nah, sirah dulu pun tak apa. Jadi dia kata apa? Dan disyaratkan pada sirah. Nah, pada lafaz yang mengandungi ijab dan qabul tu, disyaratkan pada sirah tu barang. Nah, barang yang disyaratkan pada sirah baik. Jadi disyaratkan pada sirah. Nah, disyarat apa? Barang. Tu naib fa'il pada kata disyaratkan. Disyarat tu akan barang. Barang dengan makna perkara. Perkara yang disyaratkan pada sirah al-bai'. Sirah jual beli. Ni dia kena tengok balik dalam bab jual beli. Tapi dia akan ceritalah apa dia di antara syarat tu. Syarat dalam jual beli tu. Jadi yang mana disyaratkan di dalam bab jual beli, hak tu juga disyaratkan dalam akad nikah. Nah, sirah dalam bab nikah ni. Nah, macam mana sirah dalam jual beli, macam itulah disyaratkan sirah dalam bab nikah. Cuma nah, dia tak sama, dia tak semua semacam. Nah, tak semua semacam dengan sirah jual beli. Sebab jual beli itu, jual beli kita boleh soreh sebelah pihak boleh. Nah, kita sebut secara nyata sebelah pihak boleh. Nah, maksud dia kalau penjual saja yang kata aku jual ni, hak pembeli kata tak apalah. Nah, kalau dia tak sebut beli ke apa pun tak apa. Nah, nah, okey lah, tak ada masalah. Maksud dia boleh orang kata apa? Nyata sebelah pihak saja, soreh sebelah pihak. Tapi dalam bab nikah dia kena soreh dua-dua. Jadi dia tak semua samalah. Ada yang sama. Mudah kita cakap apa yang disyarat dalam jual beli dalam bab sirah, tu juga disyarat dalam nikah. Tapi nikah dia ada tambah lagi. Tapi tak semua hak disyaratkan dalam nikah tu, tak semua disyaratkan dalam jual beli. Tengok dia kata apa? Dan setengah daripadanya daripada barang tu. Dia setengah tu boleh buat mubtada'. Nah, jangan ditaklik tu, jumlah tu boleh kita buat khabar dia. Nah, sebab setengah daripada ni dia terjemah daripada min litab'id. Min litab'id ni sah untuk kita buat mubtada'. Nah, dengan makna ba'du. Nah, dan bermula setengah daripada barang tu. Barang yang disyaratkan pada sirah al-bai' tu, mana jangan ditaklikkan. Nah, jangan ditaklikkan. Nah,
Kalau nak tulis ginilah, yakni jangan digantungkan. Nah, ditaklikkan yakni jangan digantungkan dengan lafaz syarat. Nah, jangan kita gantungkan dengan lafaz syarat. Contoh. Nah, contoh macam ni, aku nikah akan dikau akan anak aku Fatimah binti Musa. Contoh. Nah, Fatimah binti Musa, jika engkau sanggup duduk dengan aku. Tu letak jika tu taklik tu. Nah, kita gantungkan dengan syarat. Aku nikahkan akan dikau akan anak aku. Buhlah fulanah binti fulan dengan mas kahwin sekian. Kalau nak sebut mas kahwin, kata mas kahwin tak apalah, tapi kita pibuh jika hang beli kereta sebiji kat aku, tak jika letak syarat gitu, taklik, maka hak tu tak sah akad, tak sah. Sebab tu dia kata apa? Jangan ditaklikkan. Satu lagi dia kata, dan ditakkidkan. Ditakkidkan, dan tu atas dekat ditaklikkan. Maksudnya jangan ditakkidkan. Ditakkid ni apa dia? Ditakkid ni maksudnya ditetapkan waktu. Jangan kita tetapkan waktu. Contoh, aku nikah akan dikau akan anak aku sekian nama. Buhlah Fatimah binti Musa ke, selama sebulan. Tu orang panggil ditakkid. Nikah selama sebulan, ditentukan waktu, maka tak sah. Walaupun ditentukan tu waktu yang mencari adat pun tak boleh. Contoh macam mana? Ditentukan waktu tu selama 1000 tahun. Aku nikahkan dikau akan anak aku Fatimah binti Musa, selama 1000 tahun pun tak boleh. Padahal bukan nak hidup pun 1000 tahun ni. Tak sampai 200 tambah lah. Ada habis 100 lebih tu, 100 setengah pun berat dah. Tak mahu nak pergi 1000 tahun. Jadi walaupun waktu tu kita kata mencari adat, tetap tak boleh ditakkidkan juga. Tak boleh letak juga. Tak sah akad nikah tu. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi, dan disyaratkan. Dan disyaratkan lafaz yang dimushtaqkan daripada tazwij dan nikah. Dan disyarat pada sirah tu. Disyaratkan yakni pada sirah tu syarat apa? Lafaz. Ni akal lafaz. Maf'ul pada kata apa? Maf'ul. Naib fa'il pada kata disyarat tu. Disyarat tu akal lafaz. Lafaz mana? Yang dimushtaqkan. Dimushtaqkan maksudnya dipecahkan. Lafaz yang dipecahkan daripada tazwij dan nikah. Tazwij ni maksudnya mengkahwin. Tu tazwij, mengkahwin. Dan nikah ni, kalau saya mengaji dengan Baba S panjang lah, mengaji dengan Baba S pun mengaji online lah, bukan mengaji bukan PP dekat sepanjang tu dah. Jadi ada lah juga dia ikut kelas online dia tiap-tiap hari Ahad petang tu. Tiap-tiap hari Ahad apa semua tu. Tapi kalau hari Ahad petang tu dia baca Kifayatul Muhtadi, dia baca daripada awal. Dia ada hak dia baca bab nikah dah. Kalau Baba dalam kitab Kifayatul Muhtadi tu lebih kurang ni mustaq daripada tazwij dan nikah. Nikah ni Baba kata aula kita pakai inkah. Inkah ambil daripada bab mana? Angkaha, af'ala angkaha yunkihu inkahan. Ambil daripada situ angkaha. Sebab tilik kat depan lagi. Tengok dia kata angkah tu kat depan lagi. Angkah tukar. Angkah tu ambil daripada angkaha yunkihu inkahan. Kalau tazwij ambil daripada mana? Zawwaja yuzawwiju tazwijan. Tazwijan. Tu ambil dalam bab tu. Dan tazwij tu tak apalah. Tang nikah tu kata Baba aula pakai inkah. Inkah.
Jadi dimustakkan. Nah, lafaz tu mesti lafaz yang dimustakkan, dipecahkan daripada tazwij dan inkah. Jadi tazwij ni kena tolong dengan ilmu sarah lah. Nah, nak kena tengok lafaz yang dipecahkan daripada tazwij. Nah, tazwij ni masdar daripada fi'il madhi dia, zawwaja yuzawwiju tazwijan. Waktu nak nikah tu bukan pakai masdar ni, pakai fi'il madhi. Nah, sekejap lagi tengok lagi zawwajtuka. Nah, dia pakai fi'il madhi, cuma pecah daripada masdar ni lah, tazwij. Nah, zawwaja yuzawwiju tazwijan. Dan inkah daripada mana? Ankaha yunkihu inkahan. Seperti zawwajtuka. Tu. Nah, zawwajtuka hak tu yang dimustakkan daripada tazwij. Zawwajtuka. Asal bahasa kita apa? Menikah oleh aku akan engkau. Tu asal bahasa kita. Haki dia tolong terjemah ni. Dia ada tolong terjemah tu. Dia tak ada tolong terjemah. Zawwajtuka ni maksudnya menikah oleh aku akan engkau. Tapi kita orang Melayu ni kita sebut nikah gitulah. Nah, kata baba sepanjang tak ada masalah. Faham makna tak apa dah. Asal dia zawaj ni, zawaja ni menikah, bukan nikah. Nah, macam tu juga menikah lah, mengkahwin. Nah, mengkahwin. Kalau angkah tu baru menikah. Nah, jadi mengkahwin, tapi kita sebut kahwin, kita sebut nikah pun tak ada masalah. Zawwajtuka atau ankahtuka, menikah oleh aku akan engkau. Nah, ankahtuka. Jadi dia kata apa? Dan jikalau ghayah pada kata disyaratkan lafaz tajwid tu. Nah, lafaz yang dimustakkan daripada tazwid dan juga nikah tu, angkah tu, inkah tu. Dan jikalau ghayah dia terang mana? Nah, penghujung dia, dan jikalau dengan bahasa ajam sekalipun, walaupun guna bahasa ajam pun tak apa. Nah, ajam ni maksud dia lain daripada Arab. Nah, dia dalam bahasa ni kalau ikut banyak lah. Tapi bila kita mengaji kitab ni, dia dua lah, Arab, ajam. Jadi bila kata Arab lah, kalau ajam lain pada Arab, hak tu ajam. Tak kira lah hang Turki ke, hang Melayu ke, asal lain pada Arab, hak tu nama dia ajam. Jadi dia kata apa? Dan jikalau ghayah dia, dan jikalau dengan bahasa ajam sekalipun, walaupun kita guna bahasa ajam pun tak ada masalah. Nah, lepas tu dia kata apa? Yang dipahamkan maknanya. Kata kalau guru kami tu dia letak sifat tu, yang tu sifat bagi lafaz. Lafaz yang dimustakkan daripada tazwid tu. Lafaz yang dipahamkan maknanya, makna lafaz. Kot tu. Nah, syarat lafaz tu kita faham makna. Siapa nak faham tu? Dipaham tu oleh dua yang berakad. Nah, dua yang berakad, wali dengan suami itulah. Dan dua saksi pun faham. Jadi empat orang faham lah. Nah, yang pertama wali, lepas tu suami, yang ketiga dengan keempat hak tu saksi. Jadi 4 orang ni dia kena faham makna tu. Nah, jadi pakai apalah bahasa apa pun tak apa, janji lafaz tu lafaz yang dipaham oleh 4 orang ni. Dan jika ni orang panggil ghayah di atas ghayah. Nah, ghayah bagi ghayah. Tadi ghayah dah, dan jikalau dengan bahasa ajam tu. Nak ghayah pergi lagi, dan jika tahu oleh dua yang berakad itu bahasa Arab sekalipun, walaupun dua yang berakad tu suami dengan wali tu, dia tahu apa? Bahasa Arab. Bahasa tu jadi maf'ul pada kata tahu. Tahu akan bahasa Arab sekalipun, hak tu pun tak ada masalah. Mereka erti bahasa Arab ke tak erti, tapi nak akad bahasa Cina tak ada masalah. Hak saksi pun Cina juga. Seorang Ustaz Ebit Liu, seorang lagi tak tahulah, Ustaz apa-apa lagi lah, hak Cina juga jadi saksi tu. Habis. Jadi
ikutlah kita nak buh bahasa apa pun tak ada masalah. Nah, bukan dia tak disyaratkan bahasa Arab. Yang penting faham. Faham ni pula kalau baba Espanyol dia kata faham secara borong. Maksud dia taulah kata hak tu duk akad nikah lah. Nah, dan sebut tu memang sebut nak terima akad nikah lah, faham secara borong. Kalau nak terjemah seketui angkah tukar, nah tak apa nak arti, nak terjemah harfiah satu-satu pun tak apa. Nah, janji dia faham kata hak tu, secara borong dia nak angkat nikah aku ni, nak menikah akan engkau tu, faham secara borong. Habis. Lagi dia kata lagi, dan sah nikah. Dan sah nikah dengan didahulukan qabul. Nah, dan sah nikah dengan didahulukan qabul. Qabul ni sebelah suami. Tak. Qabul dulu. Terima dulu daripada ijab. Nah, ijab ni sebelah wali. Sah, tak ada masalah. Nah, suami cakap dulu. Suami tak tahan dah. Tok wali duk buat lambat-lambat. Nah, dia pun terima dululah. Terima dulu. Boleh, sah. Jadi dia kata apa? Sah nikah dengan didahulukan qabul daripada ijab. Contoh macam mana yang kata didahulukan qabul daripada ijab tu? Seperti katanya kata suami. Kot tu. Qabiltu fulanah. Nah, qabiltu fulanah ataupun qabiltu fulanata. Kat sini ni guru kami dia tambah sikit ni. Nah, qabiltu fulanah tu tak soreh tu. Dia kena tambah sikit. Qabiltu nikaha fulanati. Gitu. Nah, qabiltu nikaha fulanati. Dia kena bagi soreh nikah tu. Au tazwijaha. Nah, au ni atah dekat nikah tadi hak kita takdir tu. Maksud dia qabiltu tazwijaha. Qabiltu tazwijaha, ha balik dekat fulanah. Nah, qabiltu tazwija fulanati. Habis. Nah, yakni aku terimalah nikah si anu itu, atau tazwijnya si anu tu. Nah, tazwij ni kahwin. Nah, aku terimalah nikah. Tu dia habaq nikah tu. Aku terima nikah. Jadi hak Arab tu kalau ikut tak ada tu. Dia kata qabiltu fulanah. Kalau gitu qabiltu fulanah, dia kena jadi apa? Aku terima akan fulan lah. Nah, fulan perempuan ni. Jadi sebab tu kena tambah tu qabiltu nikaha fulanah. Nah, jadi aku terima nikah si anu. Si anu ni kinayah pada nama seorang tu lah. Tak payahlah nikah ni duk sebut si anu pula. Aku terima nikah si anu. Dia mengapa kita ni? Nah, mai akad nikah pun si anu juga. Pening terus. Nah, Tok Imam sebut nama lain yang dia sebut si anu pula. Jadi dia kata apa? Aku terimalah nikah si anu itu, atau atah dekat nikah. Maksudnya aku terimalah tazwijnya. Nah, tazwijnya, tazwij si anu. Tazwij maksudnya kahwinnya. Aku terima kahwinnya, kahwin si anu. Habis tu. Atau raditu nikaha fulanah. Nah, raditu atau atah dekat qabil tu. Seperti katanya lagi. Nah, contoh lagi. Contoh yang kata suami ijab dulu ni macam mana? Suami ijab dulu. Suami qabul dulu ni macam mana? Nah, contoh dia raditu nikaha fulanah. Boleh? Raditu nikaha fulanah. Atau aradtuhu. Nah, aradtuhu. Aradtuhu nikaha fulanah. Nah, hu tu balik dekat nikaha fulanah. Maksudnya aradtu nikaha fulanah, yakni aku redha akan nikah si anu itu. Satu. Atau berkehendak aku akan nikah si anu tu. Pun boleh, tak ada masalah. Habis. Tu contoh yang kata apa? Contoh qabul dulu daripada ijab. Habis.
Lagi dia kata lagi, dan sah nikah. Dan sah nikah dengan berkata suami. Nasah juga nikah dengan berkata suami. Zawijni, dia pakai dengan fi'il amar tu. Zawijni, yakni kahwin olehmu, hendak kahwin olehmu akan daku. Tak. Dan berkata wali, wali pun kata tazawwajha, yakni berkahwin olehmu akan dia, akan fulanah tadi. Serta berkata taulannya. Nah, dan tu, dan berkata wali tu, dan tu atah dekat berkata suami. Ini. Dan sah nikah dengan berkata suami, zawijni, yakni kahwin olehmu akan daku. Tu satu masalah. Yang kedua, dan maksudnya dan sah nikah dengan berkata wali. Nah, berkata wali tazawwajha, yakni berkahwin olehmu akan dia. Nah, hendak berkahwin olehmu akan dia. Jadi dia ada dua kat sini. Nah, dua-dua pakai fi'il amar. Nah, sebelah suami pun sama, zawijni. Suami kata zawijni, wali tak balas lagi. Nah, lepas tu belah wali dia pergi kata tazawwajha. Hak ni masalah lain ni. Nah, tazawwajha. Lepas tu dia kata apa? Nah, serta. Serta tu takluk kat mana ni? Takluk kat kata sah nikah tu. Sah nikah tu serta berkata taulannya. Taulan ni gu dia. Nah, gu dia. Lagu mana gu? Gu bagi suami tu wali. Gu bagi wali tu suami. Nah, jadi berkata taulannya, nah, gunya, gu bagi suami dan wali tadi ni, mengiringinya, mengiringi, nah, berkata suami dan juga berkata wali tu. Mana? Zawwajtuka. Nah, zawwajtuka. Pada yang pertama. Pada yang pertama ni, pada masalah yang pertama. Mana masalah yang pertama? Masalah yang pertama, suami kata zawijni. Nah, hendak kahwin olehmu akan aku. Suami kata macam tu, zawijni. Lepas tu tok wali pun kata zawwajtuka. Nah, mengkahwin oleh aku akan engkau. Tu. Hak ni masalah yang pertama. Lepas tu, yakni, yakni tu dia nak tafsir zawwajtuka tu. Yakni aku kahwin akan dikau. Habis. Tu. Atau tazawwajtuha. Nah, atau tazawwajtuha pada yang kedua. Pada yang kedua ni, pada masalah yang kedua. Mana masalah yang kedua? Masalah yang kedua, wali pi kata dekat laki tu, suami tu, wali kata tazawwajha. Nah, bila dia kata tazawwajha, suami pun balas balik apa? Tazawwajtuha. Macam tu. Suami balas tazawwajtuha. Pada yang kedua ni, pada masalah yang kedua. Yakni berkahwinlah aku akan dia, aku kahwinlah dengan dia. Habis hang tu. Tu pun sah, tak ada masalah. Nah, lagi dia kata lagi, dan tiada sah dengan kinayah. Nah, kinayah ni sindiran. Hak ni masih lagi kita kata dalam syarat bagi sirah. Nah, syarat bagi sirah. Pasal habis syarat sirah aku malam ni. Lah. Jadi dia kata apa? Dan tiada sah dengan kinayah. Tak sah kalau pakai sirah tu. Tiada sah ni, tiada sah sirah tu. Nah, sirah ijab dan juga qabul tu dengan kinayah. Kinayah ni maksudnya sindiran. Buat bayang-bayang tu tak sah. Nah, dengan kinayah pada sirah, pada ijab dan juga qabul tu. Nah, sirah ni lafaz ijab qabul tu tak sah. Kita duk buat sindak-sindak, tak sah. Sebab apa tak sah? Nah, kerana lafaz kinayah ni dia berhajat kepada niat. Nah, yang kata kinayah, sindak ni. Nah, sindak ataupun sebut secara tak jelas lah, sebut secara bayang-bayang. Macam bak talak lah. Kita kata aku tak mau dah kat bini aku. Nah, jadi
Dia tak ada sebut talak, cerai ke apa, tak ada sebut. Nah, kata tak mau gitulah, tak mau selalu gitulah. Kalau dia ada, nah, tak kalau dia ada, orang panggil apa? Dia ada niat nak cerai, habis. Dia jatuhlah cerai tu. Macam ni lah dalam bab kinayah ni, bila sebut secara sindiran, dia berhajat kepada niat. Bila berhajat kepada niat, nah, dua orang saksi tu dia tak tahu seorang ni dia niat apa dia. Nak niat apa? Padahal dalam bab nikah ni dia berkehendak kepada saksi. Tiba-tiba kita pergi pakai lafaz kinayah. Nah, pakai lafaz kinayah, niat belah dalam. Saksi mana tahu kita nak niat apa belah dalam kita. Sebab tu tak boleh pakai lafaz kinayah dalam bab nikah. Dia kena soreh terus, kena abang kata nikah ataupun kena abang kata kahwin. Nah, sebab hak ni dia melibatkan saksi pula. Nah, jadi kalau nak pakai niat tak boleh lah. Habis tu. Jadi sebab tu tak boleh pakai sindiran pada sirah ijab dan qabul. Contohnya seperti katanya, nah, katanya kat sini kata wali. Nah, wali kata apa? Ahlaltuka binti, yakni aku halal akan dikau anak aku. Aku halal akan dikau anak aku. Dia kata aku nikah, dia kata aku halal. Nah, boleh kat macam tu? Tak boleh, tak sah. Hak ni orang panggil lafaz kinayah. Dia tak soreh, dia kena sebut nikah ataupun sebut kahwin. Nah, kena jelas-jelas nikah ataupun kahwin. Dan setengah, habis tu. Dan setengah daripada kinayah itu mana? Setengah tu mubtada, tazawwaj. Bukan tazawwaj tu. Zawwaj. Nah, zawwaj. Zawwajakallah. Tu. Zawwajakallahu binti. Itu. Zawwaja fa'ala. Jadi, setengah tu mubtada, qasad lafaz zawwaja tu, hak tu jadi khabar dia. Dan bermula setengah daripada kinayah. Daripada dikira sebagai sindiran tu lah. Mana dah? Zawwajakallahu binti. Mana? Dikahwin akan dikau oleh Allah. Dikahwin dengan makna mengkahwin. Zawaja ni maksudnya mengkahwin. Nah, kalau dikahwin tu, hak tu sirah majhul lah tu. Nah, ni makruf ni. Zawaja maksudnya mengkahwin akan dikau oleh Allah. Akan anak aku, binti, anak aku ni anak perempuan aku. Macam tu. Jadi hak ni pun termasuk di dalam kata kinayah juga. Nah, masuk dalam kata kinayah. Kalau ikut tu, nah, kalau ikut dia nak jadi jumlah doa iyah tu. Nah, doa tu, mudah-mudahan mengkahwin akan engkau oleh Allah akan anak perempuan aku. Jadi macam doa lah. Maka hak ni tak sah. Nah, tak sah juga. Sebab dia masuk dalam kata kinayah. Seperti, nah, seperti ni dia nak abang. Siapa yang kata setengah daripada kinayah tu zawwajakallahu binti tu. Nah, siapa yang kata macam tu? Seperti barang dengan makna perkataan. Perkataan yang dinakal akan dia, yang dicedok ambil akan dia akan barang tu oleh Imam Nawawi daripada Ghazali. Nah, nakal tu daripada Ghazali. Nah, macam itulah Imam Nawawi ambil perkataan Imam Ghazali menyebutkan zawwajakallahu binti ni, hak ni masuk daripada kinayah. Nah, masuk dalam kata kinayah juga. Habis hang tu. Dan tiada sah. Tiada sah ni, tiada sah akad nikah tu. Tak sah akad nikah ataupun tak sah sirah tu, sirah ijab qabul tu dengan katanya kata suami. Katanya kat sini nyabuh suami. Dengan katanya kata suami, dia kata apa? Qabiltu jua. Qabiltu sahaja. Dia ingat macam ambil sanad kot. Dia ingat ambil ijazah kot. Nah, ambil ijazah tak apa. Qabiltu, qabilna ni tak apa lah. Nah, dalam bab nikah tak boleh. Qabiltu. Pasal apa? Hak ni tak soreh. Nah, tak soreh.
Nah, dia tak soreh, dia sebut tak terang. Terima apa? Aku terima. Nah, qabil tu ni bahasa kita apa? Dia kata apa? Dia terjemah. Dia tak terjemah. Qabil tu ni bahasa kita apa? Aku terima. Ataupun terima oleh aku. Terima apa? Dia kena sebut. Nah, tak boleh kata aku terima. Tak boleh. Nah, dia kena sebut terima apa? Terima nikah. Nah, ataupun terima kahwin. Maka tak dapat tiada. Tak dapat tiada maksudnya mesti. Mesti berkata ia suami. Nah, suami itu kena kata apa? Qabiltu nikahaha. Nah, qabiltu nikahaha. Nah, aku terima akan nikahnya. Kat tu. Atau qabiltu tazwijaha. Nah, qabiltu tazwijaha, aku terima akan kahwinnya. Jadi tak boleh lah qabiltu saja, tak boleh. Nah, dia kena kait dengan nikah. Atau qabiltu nikaha. Boleh juga. Qabiltu nikaha. An-nikaha dia mesti kena ada alif lam lah kalau nak kata macam tu. Sebab alif lam tu, nah, hak ni dia kena tolong pula dengan nahu lah. Alif lam ni orang panggil alif lam iwadun anil mudhafi ilaih. Nah, iwadun anil mudhafi ilaih. Maksudnya alif lam tu ganti daripada mudhafu ilaih. Nah, qabiltu nikaha dengan makna qabiltu nikahaha. Nah, qabiltu nikahaha. Ataupun qabiltu nikah fulanah. Habis. Atau qabiltu tazwija. Qabiltu tazwija pun boleh juga. Nah, janji at-tazwij tu mesti ada alif lam. Nah, samalah alif lam tu ganti daripada mudhaf ilaih. Dengan makna qabiltu tazwijaha. Boleh tak? Atau raditu nikahaha. Raditu, aku redha akan nikahnya. Aku redha, aku setuju akan nikahnya pun boleh juga. Nah, raditu nikahaha. Habis. Atas ni takluk kat mana? Takluk kat tiada sah ni. Takluk dekat tiada sah. Nah, tiada sah dengan katanya qabil tu jua tu. Tiada sah tu atas barang. Gitu. Nah, atas tu takluk kat tiada sah. Tiada sah atas barang, atas pendapat yang dihikayatkan dia kan barang tu. Nah, siapa hikayat? Nah, oleh Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah ni oleh Ibnu Hubairah. Daripada barang tu, daripada ijma' segala a'immah yang empat. A'immah maksudnya imam-imam yang empat mazhab lah. Hak ni ijma'. Tak sah kita terima nikah dengan qabil tu sahaja. Aku terima. Tak boleh. Kena mesti soreh. Kalau bahasa Melayu kata qabil tu ni aku terima lah. Terima aku nikah akan nikau. Sekian-sekian wali kata aku nikah akan nikau akan anak aku. Bolehlah sekian-sekian apa nama. Lepas tu kita pula aku terima. Tak boleh. Tak sah. Tak sah ni atas pendapat mana? Atas pendapat yang dihikayatkan oleh Ibnu Hubairah daripada ijma' segala a'immah yang empat, imam-imam yang empat. Dan ditakyid akan dia. Maksudnya dikuat akan dia akan barang. Dikuat akan dia akan barang tu oleh Syekh Zarkashi dengan nas yang tersebut di dalam Buaiti. Pergi carilah. Buaiti tu saya pun tak ada kitab-kitab Buaiti pun semua ni. Cuma tahulah Buaiti ni anak murid kepada Imam Syafi'i. Dia kuatkan dengan ambil nas yang disebutkan di dalam kitab Buaiti. Habis. Dan disyaratkan pada suami hendak ada ia halal. Ni masuk syarat suami pula. Cukup kot dekat tu. Asal bab sirah. Habislah bab sirah ijab dan qabul tu. Lepas tu insya-Allah untuk sesi yang keempat ni kita akan masuk pula syarat suami. Dan juga syarat bagi isteri. Wallahu a'lam.
Apa hukum nikah dalam keadaan terpaksa? Terpaksa dia duduk dekat perbincangan syarat suami dan juga syarat isteri. Jadi kita kena tengok dululah paksa yang macam mana, siapa dia yang paksa. Kalau hak belah perempuan kena paksa, siapa yang paksa dia? Kalau wali mujbir, hak tu memang wali yang boleh mengerasi, boleh memaksa. Wali yang boleh paksa anak dara dia menikah. Tu wali mujbir, anak dara bukan janda. Kalau anak dia janda, hak tu terpaksa terpaksa dapatkan izin anak dia yang janda dulu. Jadi hak tu dia perbincangan tu panjang jugalah. Nanti kita akan tengok dekat syarat yang ke depan. Jadi kena tengok dululah yang paksa tu siapa dia. Wallahu alam.